Okey, murid-murid, kita belajar lagi, okey, tata bahasa hari ini, iaitu kata perintah. Kita dah banyak belajar mengenai tata bahasa. Kita dah belajar kata hubung, kata kerja, kata sendi, kata ganti nama dan juga macam-macam. Kata seru, dan hari ini kita belajar kata perintah. Apa itu kata perintah? Okey, kata perintah adalah kata yang bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap sesuatu arahan, larangan dan sebagainya. Jadi senang je. Kata perintah ni dia sebuah perkataan ataupun percakapan ataupun sebuah bahasa yang menunjukkan untuk menimbulkan tindak balas terhadap sesuatu arahan ataupun larangan ataupun perintah. Okey, cuba kita tengok dalam buku teks muka surat 55 tu. Okey, cuba kita tengok dekat sini. Ini kita panggil dialog lah dialog. Kita tengok dialog ni. Kita kenal pasti apa kata perintah yang terdapat dalam dialog ni. Okey, nampaknya dekat sini dia macam ada satu aktiviti di padang macam aktiviti sukan pun ada juga. Dia macam aktiviti sukan. Jadi dalam aktiviti sukan ni macam-macam dialog kat sini. Jom kita tengok yang pertama. Sila duduk di sini, cikgu. Sila tu menunjukkan arahan ataupun perintah. Perintah daripada seorang murid ataupun arahan daripada seorang murid supaya dia macam nak ajak cikgu dia duduk di kerusi yang disediakan. Jadi dia kata sila. Kata perintah ni dia ada macam-macam perkataan Perkataan yang pertama adalah sila lah. Okey, tengok yang kedua. Dan dia juga kata perintah ni boleh menunjukkan larangan. Contohnya jangan. Tengok, jangan biarkan dia terlepas. Jadi dah ada dua kat sini. Pertama tadi sila, yang kedua jangan. Dan yang ketiga, apa lagi? Perintah ataupun arahan. Jemput. Nampak ni, seorang murid contohnya Ahmad. Okey, dia macam nak jemput Ali lah contohnya untuk jemput minum air. Jadi jemput minum air ini. Ini sebuah arahan ataupun suruhan yang nak menunjukkan bahawa murid ini nak jemput kawan dia minum. Okey, tengok yang keempat, tolong. Tolong kawal pemain itu. Tolong pun bersifat arahan. Jadi dekat dalam teks ni ataupun dalam dialog ni kita dah dapat kenal pasti 4 contoh ayat ataupun dialog yang berkenaan dengan perintah ataupun kata perintah. Okey, cuba murid-murid buka modul yang cikgu bagi. Tengok modul muka surat 19 ni cikgu ada bagi dekat sini cikgu ada bagi nota tambahan mengenai kata perintah. Tengok ni. Kita tengok pertama penggunaan kata-kata perintah terhadap sesuatu ayat. Okey, cuba kita tengok ayat pertama. Kata perintah pertama jangan, macam dalam buku teks tadi kan. Okey, jangan. Apa penggunaan dia? Maksudnya melarang untuk melakukan sesuatu. Jadi lebih sesuai guna jangan. Contohnya, jangan minum air itu. Contohnya lah. Okey, itu dia punya ayat yang paling mudah yang cikgu bagi. Okey, yang kedua, usah. Usah pun sama, jangan melakukan sesuatu. Maksudnya dia lebih lembut dia punya bahasa. Usah dengan jangan ni dia lebih kurang, tapi usah ni dia lebih lembut. Usah kau pergi dari situ. Macam tu, maksudnya janganlah pergi kat situ, tapi dengan nada yang lembut. Lepas tu sila. Sila ni dia lebih kepada suruhan. Okey, sila penggunaan dia meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Sila ni pun dia menunjukkan sebuah perkataan yang lembut ataupun kata perintah yang lembut. Sila duduk. Macam tu. Tak adalah macam woi duduk. Macam tu kan kasar. Kan? Bahasa kita kan bahasa yang penuh dengan budi pekerti. Jadi takkanlah kita nak suruh orang duduk dengan cara yang kasar. Jadi kita boleh gunakan sebuah perkataan yang lembut, dia punya bunyinya, dia punya bahasanya. Contohnya macam cikgu cakap tadilah, sila duduk. Macam tu kan lembut bila kita dengar kan. Okey, apa lagi? Jemput. Ali jemput makan. Itu contoh.
mengajak ataupun mengundang, jemput makan ataupun jemputlah datang ke rumah saya malam ini. Jadi bila kita dengar, dia berbentuk suruhan ataupun arahan. Okey, tapi penggunaan dia lebih kepada mengajak atau mengundang dengan bahasa yang lembut. Begitu juga dengan minta. Minta ni maksudnya mahu akan sesuatu, mintalah. Minta perhatian semua, macam tu. Okey, yang kelima, tolong, meminta bantuan. Tolong, tolong nak tolong apa? Contohnya apa ayat dia? Tolong, ada pencuri, macam tu. Pun boleh lah, itu yang paling ringkas yang cikgu boleh bagi. Jadi tolong tu adalah sebuah arahan, arahan ataupun suruhan, untuk meminta bantuan lah selalunya. Menyuruh lah tu. Kalau dia kena rompak ataupun kena curi ataupun kena ragut, kan, dia dalam keadaan yang cemas, dia nak minta tolong. Dia maksudnya dia dia perintah. Okey, dia perintah ataupun dia mengarah orang-orang dekat sekeliling dia supaya bantu dia dengan cara meminta tolong. Jadi perkataannya tolong. Dan yang terakhir adalah harap. Meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Saya harap esok hari tidak hujan. Maksudnya dia memerintahlah tu, mengajak ataupun menyuruh ataupun berharap supaya esok tak hujan. Tapi itu harapan je macam tu. Okey, jadi dah ada banyak contoh yang cikgu dah terangkan kepada murid-murid. Dah banyak contoh mengenai kata perintah ni. Okey, ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata perintah dekat sini. Kalau dekat sini pun sama. Pun boleh kat bawah ni. Perintah, suruhan, larangan, permintaan, ajakan, silaan, doa dan harapan. Ni yang harap hari tak hujan. Ni sama dengan yang ini. Jadi cikgu harap murid-murid faham apa itu kata perintah. Macam cikgu cakap tadi, kata perintah ini, okey, dia lebih kepada sesebuah arahan, suruhan, ajakan dan larangan. Dan kata perintah ni dia terbahagi kepada dua. Ada yang agak tegas dan juga ada yang lembut. Contoh yang tegas macam cikgu cakap tadilah, jangan agak tegas kan. Dan juga tolong, itu pun agak tegas. Tapi yang lain-lain macam sila, jemput, minta, dia agak lembut. Tapi dia sama, dia berfungsi, dia digunakan untuk menunjukkan sebuah arahan, suruhan dan juga larangan. Okey, cuba murid-murid buat latihan dalam modul muka surat 20 ni. Ni cikgu dah tulis dah jawapan dia. Okey, cuba murid-murid buat. Okey, muka surat 20 dengan 21. Ni pun cikgu dah buat dah dia punya, cikgu dah tulis dah dia punya jawapan. Muka surat dengan 21. Jadi, untuk hari ni, dua tu sahaja murid-murid punya tugasan. Muka surat 20 dengan 21. Jadi, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.